Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Kapten Rais, founder, trainer, program Lemak Tuli. Tak lama lagi dah nak gaya. Takkan korang nak bergaya dengan perut boroi, badan gemuk berlemak, terlampau kurus. Jadi bolehlah korang join program ubah badan online viral Lemak Tuli. Hanya melalui pemakanan yang sedap, murah, mudah dan tak perlu berlapar. Dan senaman yang mudah boleh buat dekat rumah dan dekat mana-mana sahaja. Bukan tu je. Ada macam-macam lagi tips yang akan diajar dalam metod 7 hari ni. Korang boleh kuruskan badan atau naikkan saiz badan dengan kesan yang sangat pantas. Jangan terkejut. Dalam 7 hari je, korang dah boleh nampak kesan yang sangat ketara. Kalau tak ada kesan, kita orang pulang balik duit korang. Yang lagi best, metod ni tak perlu sebarang suplemen, tak perlu produk, tak perlu alas aman. Korang tak payah pergi ke gym pun. Dari segi masa, tak payah risau. Takkan ganggu pekerjaan dan rutin harian korang. Harga? Masih sama, RM89. Tak pernah berubah pun. Dan money back guarantee. Alhamdulillah, metod Lemak Tuli ni terbukti berkesan sebab dah 12,000 orang pernah join. Masing-masing dah dapat badan yang diorang nak. Jadi bolehlah target badan yang korang nak untuk hari raya tahun ni. Barulah pakai baju Melayu semat sikit macam ni. Slot terhad, masa terhad. Jadi tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk join program ubah badan viral Lemak Tulin. Jangan menyesal. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya betul. Let's go. Come on ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tekan butang subscribe. Hari ini aku nak penuhi satu request. Ada orang minta aku ulas ada satu gambar ataupun video yang orang jadikan isu yang hangat sampai ada polis pun dah terlibat menyiasat berkenaan dengan gambar yang berlaku semasa sambutan yang berlangsung di Terengganu. Aku mula-mula bila tengok gambar ni pun aku tak terlintas pun yang benda ni dianjurkan oleh parti politik ke benda lah. So bila aku tengok mula-mula lah gambar tu macam tak ada benda pun kan. Tapi disebabkan ada seekor makhluk yang batu api ni, dia punya posting yang bubuh gambar tu mengaitkan pasal politik lah. Dia cuba psycho orang, dia cuba provoke, dia cuba psycho lah. Nak menunjukkan benda tu ada kena dengan politik lah. Nak mencetuskan perasaan fobia terhadap agama Islam ni. So aku dah nampak benda ni dah lain macam dah. Okey, ini adalah pendapat aku yang neutral. Tak ada kena-mengena dengan parti politik. Korang yang dah lama follow aku pun tahu aku ni bukannya taik politik. Ini pandangan aku sebagai seorang bekas tentera. Alright, bila aku tengok gambar tu kan, tanpa mengingatkan mana-mana parti politik yang aku pun tak tahu benda tu adalah daripada parti politik yang buat, my first impression was, ini adalah pakaian perang masa zaman Nabi dulu. Masa zaman Nabi dulu kan ada peristiwa perang Uhud, perang Badar apa semua kan, dan ini adalah pakaiannya. Dan itu je lah. Aku tak ada rasa triggered ke, rasa macam nak pergi mengamuk ke benda ke. Memang tak ada langsung. Dan bila aku kenangkan balik zaman-zaman aku masa dekat dalam tentera dulu, bila kena mengena dengan perarakan Hari Merdeka, kita tengok tentera-tentera kita semualah pakai baju apa loring kan. Lepas tu ada bawa M16, ada bawa Steyr, ada bawa M4 Carbine, lepas tu dengan bawa kereta kebal apa semua kan. Jadi macam tu lah perasaan dia kan. Sama juga kalau nak kata benda tu tak sesuai dan sebagainya, men-trigger orang supaya jadi rasa terancam dan sebagainya kan. Kita tengok even masa Hari Merdeka ada setengah sekolah ni buat perarakan, suruh murid-murid sekolah ni, even yang dekat sekolah rendah tau, diorang pakai pakaian beragam ikut hero-hero Malaysia ni. Ada yang pakai polis, ada yang pakai tentera laut, tentera udara, dan diorang datang bersama dengan aksesori-aksesori lah, senapang mainan dan apa semua kan. Jadi apa yang masalah dia? Yang tiba-tiba ada seekor ni rasa triggered sangat nak kaitkan parti politik lah apa benda, sampai kata tak sesuai lah, ini boleh menggugat ketenteraman lah. Allah, korang ni taklah lembik sangat. Dan tambah-tambah pula ada orang Islam pun mengecam juga. Sedangkan ingat, Nabi-Nabi kita berperang dulu dan sebagainya, tentera-tentera Islam dulu, zaman-zaman dulu lah kan, bukan zaman sekarang pun. Diorang berperang, itulah pakaian diorang. Jadi kita just memperingati itu saja. Tak ada kena-mengena langsung dengan benda-benda yang negatif, yang pasal semua itulah kan aku cakap kan, aku kena block dekat YouTube ni. Jadi pandangan peribadi aku, benda ni jadi isu hanya kerana politik. Itu sahaja. Disebabkan ada mangkuk ayun yang sangat-sangat tiba-tiba triggered, rasa terancam. Aku pun tak faham apa yang terancam sangatnya kan. Lainlah kalau tiba-tiba
ada komunis ke kan, berarak. Sebab kita tengok sejarah komunis kat Malaysia ni pun satu sejarah hitam, yang diorang bunuh orang-orang yang tak berdosa, yang tak bersalah. Itu memang kita bengang lah kan. Apakah hal pula yang komunis nak buat perarakan kan, yang mana pernah dulu pun buat dekat Malaysia, dan tak ada pun sebarang bantahan ke benda ke kan. Dan bukan setakat semasa perarakan Hari Merdeka yang orang pakai baju seragam, bawa weapon, replika apa semua kan. Kostum, apa benda tu nama dia, cosplay. Cosplay banyak orang buat dekat mall-mall kan. Kadang-kadang ada watak-watak anime apa semua kan, bawa pedang besar, bapak Final Fantasy tu lah. Lepas tu ada bawa yang jadi Tomb Raider lah, bawa pistol apa semua tu kan. Apa benda, ada benda pun biasalah tu, pakaian beragam. Dan benda tu adalah nak mewakili watak tu sajalah. Yang macam dalam perarakan yang aku tengok dekat Terengganu tu pun, yang diorang bawa pun adalah replika. Itu saja. Serius, aku tak nampak kenapa ada sesetengah, mungkin ada segelintir daripada bangsa lain ke ataupun agama lain ke rasa nak trigger. Okay, bukannya dia tiba-tiba pergi berarak, pergi kacau orang ke benda, tak ada, dia berarak, oh Allahu Akbar, itu saja kan. Jadi serius aku tak faham lah korang ni kan. Alah, benda-benda macam ni pun. So sebab tu aku cakap, jangan jadi taik politik. Bila kau dah bertuhankan politik, semua benda pun kau nak jadikan politik alasan dia. Ingat, bila kita mati nanti, Tuhan tak tanya tau, kau parti politik mana? Okey, parti politik ni masuk syurga, parti politik ni masuk syurga. Kalau ada tiba-tiba parti politik tu claim, okey, undi ni masuk syurga, kau check balik kau punya hati tu. Okey, mungkin kau ni dah jadi apa benda, kau khurafat ke benda, aku tak tahulah, tapi kau dah menyimpang lah daripada ajaran Islam ni. Tapi benda ni pun katanya dah mendapat perhatian Kementerian Dalam Negeri, aku pun tak tahu kenapa, dan juga dah berada dalam siasatan polis, dan ada orang-orang yang terlibat tu dah dipanggil untuk diambil keterangan mereka. Tak apa, kita biarkan proses perundangan tu berjalan. Tak apalah, siasat lah. Mungkinlah kot-kot lah ada niat lain ke benda ke kan. Bila siasat lah, okey. Tapi pandangan peribadi aku sebagai bekas tentera, yang kita orang memang dah biasa berkawat, pakai weapon, kadang-kadang anak-anak dekat sekolah pun, kadang aku sendiri pernah menghiaskan anak aku kostum untuk Hari Merdeka yang diorang sambut dekat sekolah, pakai baju tentera, bawa beli senapang yang mainan tu, cosplay pun sama, ada bawa weapon. Tapi bila benda ni dia nampak macam Islam kan, lepas tu bila ada parti politik pula tu yang buat, wah, korang punya gunakan benda tu jadikan point untuk yang aku tak best tu, sebab korang jadikan Islam sebagai bahan untuk korang nak kutuk, korang nak hina, korang nak kecam dan mengajak orang untuk bagi sangkaan yang buruk terhadap agama Islam. Okey, jadi itu pendapat aku. Kalau korang suka, korang boleh share, dan kalau ada sebarang komen, bolehlah komen. Ingat, ini bukan pendapat yang ada kena-mena dengan politik. Aku bukan pentaksub parti politik hijau ke, biru tua ke, biru cair ke, merah ke apa ke, tak ada langsung. Ini pandangan aku sebagai seorang yang pernah terlibat dalam tentera. Alright? Pada aku, no issue. Jadi jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan butang lonceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid. Selepas ini, insyaAllah, kita semua digunakan taufik dan hidayah, dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Tak payah trigger lah, like lah. Alah, lembik.